Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba wal hazana idha syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an asatizatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah. Pada hari ini kita akan bincangkan ayat ke-71 hingga 76 dari suratul Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri 'usra. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. صدق الله العظيم. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Maksudnya, maka berjalanlah kedua mereka, Musa dan juga Khadir alaihi wassalam, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khadir melubanginya, mencabut satu kayu daripada perahu tersebut. Musa berkata, mengapa kamu membuat lubang pada perahu ini, yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat satu kesalahan yang besar. Dia Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku kerana kelupaanku, dan jangan pula kamu membebankan aku dengan satu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan kerana dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, bukankah sudah ku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu yang sesudah lagi selepas ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah pun memberikan keuzuran kepadaku, memberikan kemaafan kepadaku. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita kalau mempelajari bahasa Arab, kita akan lihat beberapa approach, beberapa pendekatan yang berlaku dalam komunikasi ini dan dialog ini. Nanti kita akan huraikan lanjut melalui pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir, satu tafsir yang memberi fokus, memberi penekanan kepada isu-isu balaghah. Dari sudut uslubnya, dari sudut penggunaan perkataannya, dari sudut bayannya, penjelasan yang indah di sebalik ayat-ayat yang dibaca ini. Baik, bila kita lihat ayat ke-71, bermulalah episod ini yang telah kita gambarkan menerusi riwayat yang sahih, iaitu dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Kisah bagaimana Nabi Musa dalam perjalanan itu, Nabi Musa melihat beberapa perkara yang ajaib, yang pelik, kelakuan dilakukan oleh Abdul Saleh. Sedangkan sudah dibuat perjanjian awal, dia tidak akan mempersoalkan apa-apa pun yang berlaku, yang akan dilakukan oleh hamba yang salih, yang suruh Allah untuk mempelajarinya ini. Jadi sini kita telah lihat pengajaran yang penting dikemukakan oleh Syekh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iklil, bahawa seseorang alim hendaklah meletakkan syarat-syarat tertentu kepada orang yang nak belajar daripadanya. Ini tidak ada masalah. Kita telah bincangkan perkara ini juga dalam surah sebelum ni, surah Al-Qamar kita pernah bincangkan dalam bab walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Selain daripada itu, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, orang-orang alim ini, kata Al-Imam As-Suyuti, hendaklah menetapkan syarat.
Contohnya, boleh minta saya untuk mengajar di masjid tuan, tapi dengan syarat saya nak semua student datang ke masjid ini orang yang mempunyai kitab. Ini satu syarat yang penting, kerana kalau tidak saya akan bercakap perkara yang tuan-tuan tidak akan faham. Dan tuan-tuan datang di sini untuk bergembira saja, untuk mengisi masa kosong. Itu salah. Kerana menuntut ilmu adalah perkara yang merupakan jihad. Mesti ada kesungguhan di situ. Ini sebagai contoh. Kalau kita nak berubah jadi masyarakat lebih hebat, masyarakat orang Islam yang kelas pertama gaya pemikirannya, mesti bersungguh-sungguh. Sekurang-kurangnya mahu ada pen dan notebook, menulis apa yang disampaikan itu supaya dapat dimanfaatkan. Kalau tidak, dia umpama datang dan buang masa saja sebenarnya. Jadi sidang pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, itu sebabnya kita belajar bertahun-tahun tapi sebenarnya tidak ada peningkatan. Cukup malang, kadang-kadang dibawa sebagai satu jenaka oleh setengah orang-orang alim. Orang-orang alim yang terdahulu, mereka ni datang ke kelas-kelas, mereka tak bawa kitab, kerana yang datang ini yang bawa kitab untuk dia, dan kadang-kadang dia tak tengok pun kitab, muridnya baca, dihuraikan semuanya daripada dari apa yang terdapat dalam hatinya. Dia memahami betul, alimnya orang-orang alim yang terdahulu. Tapi orang alim yang kemudian dia bawa kitab, anak murid tak bawa kitab, anak murid datang, apa istilah orang Melaka sebut, duduk melanguk begitu, duduk menganga, duduk dengar saja orang alim cerita. Kadang-kadang baru untuk sesi pertama, kedua, ketiga, keempat dah hilang kitab entah ke mana. Ini satu teguran yang penting. Saudara pendengar sekalian, kita perlu berubah untuk jadi orang lebih maju, lebih faham kepada sesuatu perkara. Kadang-kadang begitu malang sekali, too bad untuk kita jelaskan. Mengajar sesuatu kitab tafsir, guru ustaz bawa kitab tafsir mengajar. Kitab tafsir ada dalam masjid, tidak disentuh oleh seorang pun, padahal bilangannya cukup untuk dipegang oleh semua para hadirin hadirat yang hadir. Datang mendengar saja begitu. Bilalah nak berubah kita ni untuk jadi masyarakat yang lebih bijak? Kerana kita perlu mencatat, perlu melihat apa yang dibacakan itu. Baik sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu perkara yang perlu kita perbetulkan. Galakan seterusnya, fakta seterusnya, faedah yang dapat kita istinbatkan daripada kisah yang dikemukakan oleh Allah di sini, kata Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Iqlil, bahawa kita yang pergi berjalan harus meminta bantuan daripada orang-orang yang ada di sana. Nanti kita akan lihat episod ini. Ini saya cerita lebih awal. Seterusnya, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini perkara yang dapat kita lihat apa yang Nabi Musa dalam ayat ke-71 kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lihat ayat Allah ini, uslub yang Allah gunakan. Nabi Musa bila melihat Khidir alaihissalam berbuat satu perkara yang pelik, iaitulah merosakkan perahu ini, Nabi Musa menjawab, memberi persoalan kepadanya, menimbulkan kemusykilan, berkata, qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa dia punya care kepada masyarakat. Ayat ini, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hanya difahami oleh orang-orang yang faham bahasa Arab. Allah, indahnya akhlak seorang Nabi. Nabi Musa seorang Nabi yang cukup sabar. Kita pernah bincangkan sebelum ini. Nanti kita akan lihat lagi dalam kisah menerusi surah Al-Isra, satu perkara yang berlaku dalam hidup Nabi Musa. Dan juga kalau kita panjangkan umur, kita bincangkan soal Qasas daripada awal hingga akhir, kebanyakan ayat yang menyentuh tentang perjuangan Nabi Musa. Nabi Musa walaupun merupakan seorang Nabi yang sabar, tetapi ada masa dia perlu bertindak mengikut syariat yang diajar oleh Allah kepadanya, dan itu tidaklah bercanggah dengan perjanjian awal mereka. Ini kata Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya. Ayat ini, tuan-tuan, kalau kita faham ayat 71, qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Nabi Musa bertanya kepada Khidir, wahai Khidir, adakah kamu membuat lubang pada kapal ni, kamu cabut satu kayu daripadanya, boleh mengakibatkan kapal ni tenggelam, menenggelamkan orang yang ada di atasnya? Tahu, kalau ini bot lah yang kita umpamakan, dia bukan kapal yang besar, dia hanya bot sederhana saiz. Di antara sebuah perahu yang kecil dengan kapal yang besar, mungkin dia menuki saiz tongkang. Bot, apa lagi istilah yang boleh tuan-tuan fahami? Kalau kamu cabut kayu daripadanya, boleh akibatkan kapal ni, bot ni tenggelam, tongkang ni tenggelam. Kata-kata Nabi Musa ini, dia tidak kata pun kamu melubangkan pada tongkang ini, pada bot ini, kamu akan litughriqana, kamu boleh menyebabkan kita tenggelam. Nabi Musa tak kata begitu. Nabi Musa dia care, dia caring kepada, dia concern, dia ambil berat masalah umatnya, dia tak ambil berat masalah dirinya sendiri. Ini ciri-ciri pemimpin yang penting, kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Nabi-Nabi semua sifatnya begitu. Mereka sayang kepada umatnya lebih daripada diri sendiri.
Kalau kita jadi pemimpin yang hebat, kita kena sayang kepada rakyat kita sebagaimana seorang Nabi sayang kepada umatnya. Walaupun pemimpinan ini merupakan kita dalam keluarga kita saja, ataupun ketua peringkat kampung saja, ataupun guru juga pemimpin kepada anak-anak murid. Ini apa pula cerita? Kadang-kadang dideranya anak murid itu. Ini kisah yang benar-benar berlaku kadang-kadang dalam episod harian seorang anak sekolah. Takut nak pergi sekolah kerana gurunya macam singa. La ilaha illallah. Kita perlu belajar episod ini, apa yang terdapat di sebaliknya. Nabi Musa mengambil pendekatan, wahai Khidir, jangan buat begini, nanti orang atas kapal ni tenggelam. Aku tak kisah, aku mati pun tak kisah. Soalannya begitu. Tapi orang lain ini, kesian mereka, ada macam-macam komitmen. Ya Allah, indahnya akhlak seorang Nabi. Kalau kita menyedari, sidang pendengar sekalian, lihat kalau kita pelajari bahasa Arab, litughriqa ahlaha, tenggelam nanti orang-orang yang menaikinya. Kita tenggelam tak apa, tapi mereka ni kesian mereka. Ini seolah-olahnya kasih sayang, kasihan belas seorang Nabi kepada masyarakat pada waktunya. Baik, bila kita lihat ayat ini, maka Khidir pun menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku dah jelaskan kepada kamu dahulu, kamu dah mengambil syarat, dah buat satu perjanjian, satu persefahaman dengan aku. Kamu tak tanya kan apa-apa yang aku buat, maka kamu tidak akan sabar. Apa-apa yang kamu lihat aku lakukan, kamu jangan tanya, nanti susah. Sebab kamu berjanji begitu dengan aku. Aku ni guru kamu dalam episod ini. Maka Nabi Musa pun terperanjat, tersentak, terkejut daripada kata-kata gurunya itu. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Kalau begitu aku minta maaf, aku tak sengaja, aku tersilap. Dan ini telah kita jelaskan. Nabi Muhammad SAW menerusi penjelasan di hadis yang sahih itu. Nabi Musa mengatakan kanatil ula nisyanan. Ini yang pertama ni tanbih yang diterima kerana Nabi Musa terlupa. Jadi terlupa, kata Al-Imam As-Suyuti dalam istinbatnya menerusi ayat ini dalam kitab Al-Iklil. Maka kalau terlupa dalam satu perkara, dimaafkan. Dalam Islam, seorang yang terlupa sembahyang pun boleh qada balik semula. Ini dimaafkan, tidak ada dosa baginya. 3 orang yang diampunkan oleh Allah SWT, dosa yang dilakukan tidak disengajakan, iaitu yang pertama, seorang budak yang belum baligh, al-ghulam hatta yahtalim. Yang kedua, an-naim hatta yastayqiz, seorang yang tidur sehingga dia terkejut, maknanya tertidur dari sesuatu sembahyang contohnya. Yang ketiga, seorang yang terlupa sehingga dia ingat semula. Bila dia ingat, dia kena qada sembahyang yang dilupanya itu. Begitu juga dengan tanggungjawab yang lain. Dahulu kita pernah belajar, sidang pendengar sekalian, hadis yang mana seorang sahabat yang namanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah berjumpa dengan Nabi SAW kerana mengadu sifat lupa yang menimpanya. Dan perkara ini ada dalam kitab hadis Jami' At-Tirmizi. Al-Imam Tirmizi menyenaraikannya sebagai satu hadis, tapi dinilai di akhirnya sebagai hasan gharib, satu hadis yang hasan tapi pelik. Dan di kalangan ulama, contohnya Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihaini mengatakan hadis ini sahih. Tapi Az-Zahabi menolaknya, mengatakan hadis ini munkar. Kemudian kita lihat di kalangan ulama yang moden, seperti contohnya Al-Marhum Al-Syekh Al-Marhum Nasiruddin Al-Albani menganggap hadis ini juga adalah maudhu'. Tetapi Dr. Nurdin Itar, Rais Qasim Usuluddin di Jami'ah Dimashq, Jami'ah Damsyik, Universiti Damaskus, mengatakan tidak maudhu'. Hadis ini paling kurang pun merupakan hadis dhaif dan boleh beramal dengannya. Pernah kita bincangkan dahulu. InsyaAllah dalam episod akan datang kita akan recall semula doa ini untuk menguatkan kembali, polish kembali kekuatan kita untuk mengingat. Sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, doa ini pernah kita pelajari sebelum ini untuk mengelakkan lupa. Tapi dalam kes lupa yang sedang kita bincangkan di sini, Nabi Musa dimaafkan. Jadi bila kita ni jadi seorang guru, anak murid kita terlupa, kita maafkan. Kita tahu track recordnya orang yang baik. Nabi Musa ni kan kita dah terangkan, Khadir AS kenal dia. Musa bin Imran bin Bani Israel, dia tahu. Allah SWT dah beritahu kedatangannya terdahulu, telah diilhamkan. Jadi kalau kita tahu seorang track recordnya orang yang baik, kita maafkan dia. Tapi yang tidak boleh dimaafkan kalau repetitif, tiap-tiap kali terlupa. Ini bukan terlupa namanya, ini buat-buat lupa. Kali ini datang tak buat kitab, minggu depan datang tak buat kitab lagi. Ini bukan terlupa, ini saja-saja lupa. Ini orang tak bersungguh-sungguh. Kalau tak bersungguh-sungguh, eloklah tuan guru ni tutup saja majlis ilmu, pergi ke tempat yang orang bersungguh-sungguh untuk belajar. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu pengajaran. Kemudian Nabi Musa turun daripada bot ini atau tongkang ini bersama dengan Khidir alaihissalam. Mereka pun berjalan. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs
laqad ji'ta syai'an nukra. Menurut hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang telah kita bincangkan, mereka pun turun di seberang sana. Kemudian Khidir ni nampak seorang budak sedang main dengan kawan-kawannya. Khidir ini pergi jerkah seorang daripada mereka, ditangkapnya, dipiuh kepalanya, faqtala ra'sahu. Bahkan dalam hadis sahih ini mengatakan dicabutnya kepala budak itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu benda yang cukup mengejutkan. Lalu Nabi Musa pun bingkas mengatakan kepadanya di atas prinsip yang dia disuruh oleh Allah SWT untuk tegakkan dalam masyarakat. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah melakukan satu perbuatan yang pelik, perbuatan yang mungkar. Yang mungkar ni orang tak suka dan Allah SWT membenci. Kalau kita lihat tafsiran dikemukakan oleh Ibn Abbas kepada perkataan nukr melalui tafsir Ibn Katsir. Mengapa Nabi Musa mengatakan budak ini nafsan zakiyah? Nafsan zakiyah kerana budak yang belum baligh, dia amalan dia tidak dikira dosa. Amalan dilakukan tidak dikira dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dengan sebab itu dia mengatakan budak ini masih suci. Mengapa engkau lakukan perbuatan yang pelik ini kepadanya? Dalam tafsir Jamaluddin Al-Qasimi Mahasinut Ta'wil dikemukakan beberapa riwayat. Walaupun riwayat ini ada pertikaiannya, dikatakan bahawa akhirnya Khidir di kemudian bila dijelaskan satu persatu episod-episod yang pelik yang dilakukan itu, ditunjuk pada Nabi Musa, tengok belakang leher dia tertulis, ya, dia kalau dia biarkan hidup, dia akan mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kita akan tinjau lebih lanjut dalam ayat ke-75 dan 76 mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat yang bentuknya lebih tegas, amaran Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa. Berbeza ayat ke-75 ini sebagai satu ayat amaran berbanding ayat 72. Kenapa bezanya? Kita akan lihat bezanya dalam episod akan datang, ayat 75, 76 dan 77 insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.